40 tahun dia sanjung Nabi, dia puji Nabi. Siapa nama dia? Abul Hakam. Kenal siapa dia Abul Hakam? Apa sih? Ha? Ehsan pernah dengar? Imam tahu? Imam dia tahu. 40 tahun dia sanjung Nabi. Dia cukup kenal Nabi. Dia cukup percaya dekat Nabi. Bukan dia saja, bahkan pengikut-pengikut dia. Musyrikin Mekah pada ketika itu turut sama dengan Abul Hakam sanjung Nabi, puja Nabi, puji Nabi, percaya kepada Nabi. 40 tahun. Sehinggalah bila Nabi isytiharkan Islam, agama yang sebenar. Allah Tuhan yang sebenar. Aku Rasul yang sebenar, kata Nabi. Pada ketika itu Abul Hakam, manusia yang cukup sanjung kepada Nabi, rupa-rupanya dialah manusia yang paling kuat menentang Nabi. Lalu bila dia manusia yang paling kuat menentang Nabi, Nabi gelar dia daripada Abul Hakam kepada Abu Jahli. Tak. Nak ceritanya Abul Hakam ni dia seorang yang bijak. Dia ada ilmu. Tak. Tapi ada ilmu, tak ada iman pun tak boleh. Ada ilmu tak ada hidayah pun tak boleh. Dia ungkapkan hadis-hadis Nabi ni cukup petah. Laju pula tu. Laju pula. Tapi rupa-rupanya hadis yang dia ungkapkan itu banyak merosakkan orang awam. Banyak mengelirukan kita. Tak. Kata Nabi, kalau kamu nak tengok Fir'aun di zaman aku, kamu tengoklah Abu Jahal. Abu Jahal ni pun nama dia Omar. Tak. Nabi pernah doakan supaya diberi hidayah kepada salah seorang Omar. Tak. Kata ulama, mengapa Allah pilih Omar Al-Khattab? Kenapa Allah tak pilih Abu Jahal? Kata ulama, walau segarang-garang Saidina Omar pun, Omar ni dia cengih. Tak. Bayangkan cengihnya Omar ni, kalau dia lalu di satu lorong, syaitan yang duduk dekat lorong tu lari lintang pukang. Kita Fauzi kalau lalu kat lorong tu, agak-agak syaitan lari ke syaitan duk urung kita Fauzi? Fauzi? Dia urung kita tak? Tak payah duk tunjuk garang lah, dia senyum je. Tak. Dia letak seorang perempuan berdiri, habis. Tapi walaupun Omar ni sebelum dia Islam, kata ulama, dia orang yang cukup benci kepada Nabi. Dia cukup musuh, cukup tak suka kepada Islam. Walaupun begitu, tapi dalam hati dia ada perasaan belas kasihan. Ni Umar. Dia tak sombong. Pernah satu hari bila dia lalu di hadapan rumah seorang wanita Muslim. Tak. Masa Umar lalu, wanita Muslim ni keluar daripada rumah. Umar tanya, nak pergi mana tu? Umar tanya. Tak. Kata perempuan ni, saya nak pergi ke satu tempat. Begitulah. Jadi kata Umar, berhati-hati, jaga diri baik-baik. Nah, Umar siap doa lagi untuk perempuan tu, semoga kamu diselamatkan. Lalu wanita ni berjalan jumpa suami dia. Kata wanita ni kepada suami, tadi saya jumpa Umar. Nah, Umar doakan untuk saya supaya saya selamat dalam perjalanan saya. Nah, lalu kata suami kepada wanita ni, betul ke Umar doa untuk engkau ni? Nah, nak ceritanya, walau segarang mana pun Omar, tapi dalam diri dia ada perasaan kasih sayang, ada belas kasihan. Tapi Abu Jahal tak ada, dia sombong. Tak. Abu Jahal ni dia mati dalam peperangan Badar. Masa tombak kena kat dia tu, dia jatuh daripada kuda, tapi tak mati. Maka datang seorang sahabat, dia hunus pedang dia dekat Abu Jahal.
Kalau kamu terima Islam, kamu selamat. Kalau kamu tak terima Islam, mati. Kata Abu Jahal. Tengok, nak mati ni, sombong. Patutnya kita ni, Abu Jahal ni, masa dulu dia ada kuasa, bolehlah sombong. Ni dah tak ada kuasa, nak mati, nak mampuh dah. Nak sombong apa lagi? Dulu bolehlah, tengah kuat dulu, kan? Tengah orang suka, Fauzi. Sekarang orang dah tak suka, nak sombong apa, Fauzi? Marilah, kata sahabat ni, mari dengan aku. Kalau kamu terima Islam, kamu selamat. Kalau kamu tentang Islam, kamu tak selamat. Kata Abu Jahal, kau pergi bagi tahu dekat Muhammad. Nak mati ni. Kau bagi tahu dekat dia, tak ada manusia yang paling aku benci, dia lah. Nak mati. Akhirnya mati. Sahabat cerita perkara ni kepada Nabi. Sahabat yang bunuh Abu Jahal tu. Lalu, Nabi pergi ke mayat Abu Jahal. Nabi bagi tahu kepada sahabat. Kalau kamu nak tengok Fir'aun di zaman aku, kamu tengoklah Abu Jahal. Sombong manusia ni. Tak. Sombong. Mereka ni sombong. Fauzi. Tu. Nak ceritanya, Abu Jahal ni dulunya bergelar Abul Hakam. Dia ada ilmu. Tapi ilmu tanpa hidayah tak jadi. Tak. Ilmu tanpa bimbingan daripada Allah tak jadi. Ya? Sebab tu, tak. Nabi kata, la tusyrik bihi syai'ah. Kalau kamu nak masuk syurga, kamu jangan syirikkan sesuatu. Tak. Wa tuqimas salah. Kata Nabi kepada Arab Badui tadi. Kalau kamu nak masuk syurga, kamu kena dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Kamu kena tunaikan zakat. Dan yang terakhir kata Nabi, wa qati'ur rahim. Tak. Kalau kamu nak masuk syurga, tak. Jangan sesekali. Tak. Watasilar rahim. Tak, maaf. Tak. Watasilar rahim. Tak. Kata Nabi, jangan sesekali kamu putuskan tali silaturahim. Watasilar rahim ni maknanya hubungkan tali silaturahim. Tu kata Arab Badui. Kata Nabi kepada Arab Badui, inilah dia amalan yang kalau kamu tanya apa dia amalan yang boleh bawa kamu masuk ke syurga, antaranya kata Nabi, watasilar rahim, hubungkanlah tali silaturahim. Boleh Zan, Baik, tengok kitab. Yang dimaksudkan dengan kerabat adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah. Orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain. Maknanya adik-beradik lah. Tak. Kalau mak dengan bapa, apa? Mak dengan anak, ayah dengan anak, abang dengan kakak, abang dengan adik. Lah adik-beradik. Terutamanya adik-beradik. Dalam Quran, adik-beradik ni nombor 4. Allah, Rasul, mak bapa, adik-beradik. Kemudian baru yang lain. Sebelum kita bantu orang lain, kita kena cek dulu adik-beradik kita. Kita nak bantu orang Kemboja. Kita nak bantu orang Islam di Rohingya. Tak. Kita nak bantu saudari Islam kita di tanah Arab sana tu. Kita cek dulu. Adik-beradik kita ada tak yang susah? Tak. Allah kata dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa bil walidaini ihsana wa dhil qurbah. Nah, nombor 4. Allah kata sembahlah Allah, sembahlah aku. La tusyrik wa'budullaha wa la tusyrihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kamu kena sembah aku dan kamu jangan syirik kepada aku. Maknanya kita kena angkat Nabi itu sebagai utusan kita. Wabil walidaini ihsana, kata Nabi, kata Allah, buat baik dengan mak bapak kamu. Yang keempat, wadil qurbah, buat baik dengan kaum kerabat kamu. Kita kalau dengar orang luar cukup baik. Fauzi, dengar adik-beradik, ya Allah, bila jumpa je nak bergaduh. Mam, sebab tu orang dulu cakap dengar adik-beradik ni jangan duduk dekat. Dia kalau duduk dekat dia bau busuk. Betul ke Fauzi? Duduk dekat ni, dia mulalah nak gaduh je kerja dia. Kita beli durian.
kita tak beri dia walau seulah pun dia gaduh ji. Orang cakap dengan adik-beradik ni elok duduk jauh. Time dia jemput kita mari kenduri, mari. Tak? Dia buat kenduri, kita datang. Dia tak panggil, jangan datang. Ni orang dulu-dululah kata. Tapi nak ceritanya tuan-tuan. Tak? Hubungan adik-beradik ni penting. Tak? Fitrah manusia, dia perlukan keluarga. Mana boleh manusia hidup tanpa keluarga? Ihsan boleh ke hidup tanpa keluarga, Ihsan? Tak. Fitrah manusia begitu. Tak. Manusia ni bukan saja perlukan harta benda. Adam, Nabi Adam lah. Sewaktu dia duduk dalam syurga seorang diri. Dalam syurga ni apa yang tak ada? Semuanya ada je. Tak. Tapi dia masih lagi minta kepada Allah supaya diberi seorang pasangan perempuan. Tak. Bila ada laki-laki mesti kena ada perempuan. Min dzakarin wa unsa. Kan? Kami jadikan lelaki perempuan, ada pasangan dia. Kata Adam kepada Allah, berikanlah aku ni seorang pasangan wahai Allah dalam syurga. Sebab Adam ni dia terasa bosan dalam syurga. Sebab ada seorang diri, walahannya dalam syurga ni senika benda ada. Tapi dia masih lagi minta supaya Allah beri dia seorang pasangan. Lalu dengan izin Allah, Adam ni diberilah seorang pasangan yang namanya Hawa. Bila ada saja pasangan yang namanya Hawa, maka itu asbab nak berlakunya apa yang disebut sebagai perkahwinan. Tak, Fauzi? Tak. Mengapa manusia perlukan perkahwinan? Sebab manusia perlukan keluarga. Tak. Sebab tu Allah letakkan keluarga ni tempat keempat. Selepas Allah, selepas Rasul, selepas mak bapak, kemudian keluarga. Kita tak. Kita, Allah, Rasul, mak bapak, kemudian kawan kita. Tak boleh. Fauzi. Kalau kita bertembung antara bini kita dengan keluarga kita, Fauzi. Anak dulu kat mana, Fauzi? Ha? Apa dia? Cakap kuat sikit, Fauzi. Orang rumah bukan ada sini pun. Apa nak takut? Ihsan, antara bini dengan keluarga, Ihsan. Ya ke ni? Ha? Apa dia, Mam? Bini dulu. Awak bini dulu? Pandai-pandai hampa lah, nah, gitu. Zak tak? Bini yang keluarga tak? Zak, mana tu tak? Anak lu mana tak? Bini ke keluarga tak? Ha? Oh my. Ada ke dia kata keluarga dulu ni? Abang tidur luar malam kau. Tak ada melawak je. Pandai-pandai hampa lah, nah. Je, nah. Tengok situasi lah. Boleh sana? Tapi ingat, keluarga nombor apa? Nombor 4 selepas Allah, selepas Rasul, mak bapak, keluarga. Saya minta maaf lah, mudah-mudahan tak berlaku. Kita putus hubungan dengan isteri. Saya minta maaf, wal'ayyazubillah, namanya cerai. Masuk neraka ke, Mam? Masuk neraka, nah? Uzi, ne? Masuk neraka, Uzi. Bercerai ni apa hukum dia, Mam? Ha? Bercerai ni hukum dia haram ke, Uzi? Tak, bercerai hukumnya tak haram. Ne, Mam? Sebab tu kalau orang bercerai tak masuk neraka pun. Wal'ayyazubillah, minta jauh. Maknanya kita putus hubungan dengan isteri. Wal'ayyazubillah. Tak masuk neraka. Tapi kalau putus hubungan dengan adik-beradik, masuk neraka tadi. Masuk. Sebab tu, kita belajar kitab dosa besar. Dia takkan sebut antara dosa besar, iaitulah putus hubungan dengan isteri. Tak. Bercerai ni hukum dia halal. Boleh. Cuma perkara halal yang dibenci oleh Allah, cerai lah. Tak. Tapi kalau putus hubungan dengan adik-beradik, masuk neraka kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, adik-beradik ni selepas Allah, Rasul, mak, bapak, kemudian baru keluarga.
Tu dia. Boleh faham ni? Sebab tu dia sebut di sini. Tengok. Misalnya dengan anak saudara. Ni dah jauh. Yang dekat ni kalau adik-beradik tu. Sepupu, bapa saudara. Baik. Katalah kita adalah adik-beradik perempuan. Contoh orang perempuan. Bapa dah tak ada. Sekarang ni adik perempuan kita nak kahwin. Tapi kita ada bapa saudara. Bapa kita dah tak ada, cuma kita ada bapa saudara. Jadi bila adik-beradik perempuan kita nak kahwin, siapa yang patut jadi wali ni? Bapa saudara ke kita? San? Khayal sana. Dia tengok je muka saya dah. Kita ada adik-beradik perempuan. Tak? Bapa kita dah mati. Tapi bapa kita masih ada bapa saudara. Bapa saudara tu adik-beradik pak kita lah. Tak? Bapa kita mati. Jadi adik-beradik perempuan kita nak kahwin. Siapa yang lebih aula jadi wali? Bapa saudara ke kita? Kita. Nak ceritanya tak? Antara, katalah kita adik-beradik dengan pak saudara. Mana kita nak dulukan? Kita dulukan adik-beradik dulu. Adik-beradik ni paling dekat dengan kita. Tak? Sekarang ni kita nak korbankan macam mana ni? Kita berbalah. Kalau boleh tak berputus lah. Kalau boleh kita nak baik dengan semua orang. Tapi sekarang ni kita nak putuskan hubungan dengan adik-beradik ataupun putus hubungan dengan pak saudara. Kalau berlaku situasi begitu, wal'iyazubillah, maka kita pilih jangan putus hubungan dengan adik-beradik. Ada gitu. Tapi kalau boleh, jangan putuskan hubungan dengan sesiapa pun. Cuma kalau berlaku pilihan begitu. Sebab nak cerita adik-beradik ni aula, dia lebih utama. Ya? Sebab tu dia sebut di sini. Antara dia siapa lagi? Iaitulah ibu saudara. Ini semua kalau kita salam batal wuduk. Tak batal wuduk pun. Ya? Hubungan kerabat seperti ini wajib dijaga dengan baik. Sebab tu orang Melayu ni bagus. Tak? Orang Melayu ni dia ada kenduri, kendara. Tak? Orang Melayu ni dia tak boleh duduk jauh. Walaupun muka dia garang ni. Misai tu ya Allah. Macam gangster ni. Tapi bila raya menangis. Tengok Fuad tu. Fuad nampak je bonzer tu. Tak? Tapi bila raya je, dia mula. Dia tak boleh duduk jauh. Tahu mam? Masa duduk Mesir tu menangis tak mam? Begitu. Tapi tengok budak Indon. Indon tak? Nangis lah bila raya. Senyum je. Ya, orang Melayu ni muka macam gangster ni. Misal tu ya Allah melenting. Tapi bila raya menangis. Telefon mak. Tu orang Melayu. Dia tak boleh. Dia macam mana pun dia mesti ingat saudara dia. Ini orang Melayu. Orang Arab jarang begitu. Tak. Lain daripada bangsa Melayu, jarang begitu. Sebab tu orang Melayu ni, dia ada kenduri. Kenduri ni sebab apa? Sebab kenduri ni, dia ingat keluarga dia. Dengan cara kenduri tu, dihimpunkan keluarga dia, sanak saudara dia. Ni orang Melayu. Sebab tu, saya cukup marah kalau kita kata kenduri ni bid'ah. Ini problem. Kalaupun kita buat dalam masyarakat Melayu ni, banyak perkara yang kita buat boleh menyebabkan hubungan kita sesama ni erat. Tak? Kita buat gotong royong di Malaysia. Orang Melayu je buat. Gotong royong ni dekat tanah Arab tak ada pun. Ya. Gotong royong ni dekat luar tak ada. Gotong royong kat sini je ada. Sama sembelih korban. Itu tak? Tempat lain tak ada. Tempat kita je. Nak tengok macam jakun pun kita. Jakun macam tak pernah makan lembu sih. Bila mari raya korban je, mula. Macam tak pernah makan daging lembu je. Dia yang mencuri daging oh. Ya, manusia tak nampak tapi Allah nampak. Ya. Jadi jaga hubungan tu baik-baik. Baik, kata. Hubungan kerabat seperti ini wajib dijaga dengan baik. Wajib, bukan harus, bukan
sunat. Sebab tu bila kita putuskan silaturahim, dosa. Sebab hukumnya wajib jaga. Kalau sunat jaga, putus tak dapat dosa. Kalau harus jaga, putus tak dapat dosa. Tapi kenapa bila putus dapat dosa? Sebab jaga tu hukumnya wajib. Macam solat. Tak? Kenapa bila orang tinggal solat dapat dosa? Sebab wajib jaga solat. Kalaulah kata sunat jaga solat, tak solat tak dosa. Contoh, kita tinggal solat tahajud dapat dosa je. Tak? Kita tinggal solat sunat duha dapat dosa je. Tak? Sebab hukum mendirikan tahajud, hukum mendirikan solat duha, hukumnya sunat. Tapi kalau kita tinggalkan solat fardu, dosa. Sebab memelihara solat fardu ni wajib. Macam itulah. Memelihara hubungan ni wajib. Bila putus dosa, bahkan besar lagi dosa tu. Itu orang panggil akas dia. Kemudian, dan sangat terkutuklah orang yang memutuskannya. Tak? Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi? Tak. Ni orang yang buat rosak lah. Bumi tu dah elok dah. Sebab tu, adakah salah Allah bila manusia mati tak makan ni? Tak. Secara prinsipnya, takkan ada manusia yang mati tak makan. Kalau kita tengok di belah-belah Afrika, ada orang mati ke buluh, bukan salah Allah, tapi salah manusia. Allah kata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun kehidupan yang melata, yang hidup di atas bumi ini, kata Allah, melainkan Allah dah tentukan rezeki dia. Tak. Jadi bila ada manusia yang mati sebab tak makan, bukan salah Allah tapi salah manusia. Kenapa salah manusia? Sebab Allah kata, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tak. Telah zahir kerosakan di darat dan di lautan berpunca daripada sikap manusia, tangan-tangan manusia. Tak. Allah dah jadikan bumi ni cantik dah untuk manusia. Ada sumber rezeki dia yang Allah nak beri kepada manusia. Ya. Tapi bila mari sikap manusia yang rakus ni, yang tamak ni, akhirnya sumber rezeki yang Allah beri kepada alam rosak. Bila rosaknya alam, maka diberi masalah kepada manusia. Sebab tu bila ada manusia yang tak dapat rezeki, bukan salah Allah, tapi salah kita manusia. Ni Allah kata tak. Biasanya orang yang nak rosakkan alam ni, orang yang Allah beri kuasa. Kalau dia tak ada kuasa, dia takkan rosakkan alam. Betul? Macam kita, apa kuasa yang kita ada? Tak. Paling-paling common pun kita conteng dinding surau je. Tak. Itu pun kita ada kuasa juga, ada kederat. Cuba kalau tak ada kederat, boleh kita conteng? Tak. Biasanya orang yang nak rosakkan alam ni, orang yang diberi kuasa. Inilah orang yang bertanggungjawab besok. Besok dia akan disoal oleh Allah. Sebab apa? Sebab dengan kuasa itu, dia gunakan untuk merosakkan alam. Yang ni Allah kata tak. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ni Allah tanya ni. Wah, masa dulu miskin, ingat adik-beradik ni. Sekarang dah kaya, lupa adik-beradik ni. Dulu kalau dulu masa tengah susah dulu tak, dengar adik-beradik punya ngam ni. Sekarang bila dah kaya, bukan kaya lah, sombong, apa, senang sikit lah, Fuzi. Rumah besar, belah habis bayar pun. Kereta besar, belah habis bayar pun. Mujur-mujur, kalau nasib baik, okey. Kalau nasib tak baik je, kena tarik balik tak.
Tapi bila senang dia sombong. Masa susah dulu Allah. Ingat tak seorang sahabat yang Nabi kutuk sikap dia? Bukan Nabi kutuk dia, Nabi kutuk cara dia. Sahabat yang terlalu miskin. Ingat tak? Sahabat yang tak ada baju. Dia ada selai je baju kan? Lepas sembahyang, salam kanan, salam kiri. Dia terus tinggalkan jemaah di masjid, dia balik rumah. Ya? Lalu bila Nabi tanya kenapa? Sahabat lain kata, sebab dia ni terlalu miskin. Ya. Pakaian yang dia pakai, dia balik rumah, dia nak bagi isteri dia pula pakai untuk solat. Lalu dia jumpa Nabi, dia minta supaya Nabi berdoa. Ya? Semoga dia dimurahkan rezeki dia. Diberi kekayaan. Nabi doa. 3 kali dia minta dekat Nabi. Dia pujuk Nabi, pujuk. Nabi kata, akhirnya Nabi doa. Berkat doa Nabi, Allah beri dia harta kekayaan. Kambing, binatang ternakan dia melimpah ruah banyaknya. Tak. Dulu datang surau. Tak. Rumah dekat dengan surau. Bila makin banyak kata kambing dia makin banyak, jauh sikit dengan surau. Jauh. Akhirnya dia sendiri tak mari surau. Dulu masa miskin tu, elok dengan kita. Baik, hubungan antara adik-beradik tu punyalah baik. Rupa-rupanya bila dah kaya bergaduh. Tak, sebab apa? Sebab dalam hati tu ada perasaan apa? Perasaan nak bersaing. Nak menunjuk. Aku ni berjaya. Kan? Daripada adik-beradik lain, aku berjaya. Dia ada sifat ujub, dia ada sifat sombong kadang-kadang dalam diri. Tak. Ni dia. Sebab tu kadang-kadang harta dunia boleh menyebabkan manusia ni putus hubungan keluarga dia. Ini Allah sebut. Sebabkan kesenangan dunia, apakah kamu nak putuskan hubungan kekeluargaan kamu? Allah tanya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinganya mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka. Dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am. Orang yang ada telinga tak mau dengar, orang yang ada mata tak mau lihat. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka ni samalah seperti binatang ternakan. Bozi, kuda boleh ke kita buat korban? Kuda. Binatang ternakan ni mestilah binatang kaki 4. Boleh Haji? Kuda kita buat korban. Haji? Tak boleh? Kan dia kaki 4? Boleh tak? Kuda bukan binatang ternakan. Kerbau je? Kerbau boleh tak? Saya minta maaf lah, saya nak tanya je. Babi boleh je? Babi binatang ternakan tu. Mungkin di Subang Bistari orang tak bela. Tapi di Kelantan orang bela. Kan? Kalau kita lalu, tak tahulah belah-belah Bacok tu. Saya pernah pergi dulu. Belah Bacok dulu. Ada babi lintas jalan kan? Orang bela babi bawa rumah. Maknanya ulaika kal an'am. Babi pun termasuk binatang ternakan. Kadang-kadang kita menyamakan orang yang ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau lihat dengan apa? Binatang ternakan seperti lembu. Lembu ni biasa je. Tak. Lembu ni binatang yang orang tengok nampak macam biasa. Orang tak pelik bila tengok lembu. Betul kan? Hang pernah tengok lembu jaku? Lembu. Tak. Biasa je. Sebab hari-hari tengok lembu. Orang tak jangan kita samakan orang yang ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau lihat dengan kerbau. Kerbau ni biasa lagi. Walaupun dia binatang ternakan. Tapi bayangkan orang yang ada telinga tak mau dengar, orang yang ada mata tak mau lihat. Dia lawan lagi Allah. Jangan kita samakan dia dengan lembu dengan kerbau. Samakan dia dengan
babi. Sebab tu Allah kata ulaika kal an'am, babi pun orang bela. Rupa-rupanya puak-puak yang tak ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau tengok ni, rupa-rupanya kata ulama babi puak-puak ni. Bukan saya katalah ni. Ni ulama tafsir ayat ni. Kal an'am tu bukan lembu, bukan kerbau, bukan kambing, bahkan babi. Sampai tahap itu, tuan-tuan. Tak. Ni penglihatan mereka Allah butakan, pendengaran mereka Allah tulikan. Sebab apa? Sebab sikap sombong mereka. Ada kuasa, rosakkan harta kekayaan. Mereka rosakkan alam. Tak. Sebab tu pernah apa? Satu hari Hasan Al-Basri, Allah Akbar, tersebut pula nama dia. Seorang apa, bukan Hasan Basri lah, tengok tersebut nama dia. Sorry saya bukan nak sebut Hasan Basri tu ulama tu. Tak. Satu hari Khalifah Harun Ar-Rashid, tersebut pula tadi tu, salahnya. Dia jumpa seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail ni seorang ulama yang cukup warak. Fudail ni kalau di zaman Harun Ar-Rashid memang tak ada ulama yang sewarak dia. Harun Ar-Rashid ni dia jumpa banyak ulama. Dia minta nasihat daripada ulama-ulama dia. Tapi tak ada seorang ulama pun yang bila beri nasihat kepada Harun Ar-Rashid dia boleh masuk dalam jiwa, boleh menyerap, taklah. Paling-paling kuat pun bila Harun Ar-Rashid jumpa ulama minta nasihat, lepas tu Harun Ar-Rashid bagi duit. Tapi nasihat tu tak menyerap masuk. Lalu kata menteri dia, ada seorang lagi. Tak, mari kita jumpa dia. Harun Ar-Rashid tanya siapa dia? Kata menteri dia bernama Fudail. Pergi. Bila Harun Ar-Rashid sampai saja di rumah Fudail, dia salam. Fudail salam dengan Harun Ar-Rashid. Bila salam saja, kata Fudail kepada Harun Ar-Rashid, subhanallah, lembutnya tangan kau ni wahai Harun Ar-Rashid. Menteri, raja, apa? Pemerintah ni lembut. Mana pernah pegang cangkul? Kalau pegang pun saja, nak bergambar je, gitu tak? Kata Fudail, wahai Harun, apakah tangan yang lembut ini akan berjaya besok di hari akhirat menyelamatkan kamu daripada azab Allah? Kalaulah tangan yang lembut ini berjaya menyelamatkan kamu daripada azab Allah, selamatlah kamu. Nampak? Harun Ar-Rashid bila dengar Fudail kata begitu, terkejut dia. Ada hari ni ulama kita berani cakap macam tu. Nak mampus ni. Lalu Fudail tanya, apa engkau mahu wahai Harun? Kata Harun Ar-Rashid, wahai Fudail, tolong beri nasihat kepada aku. Mana ada pemimpin hari ni yang jumpa ulama minta nasihat? Tak? Hari ni ulama minta nasihat ada. Minta nasihat projek ni. Saya nak minta nasihat projek saya ni macam mana? Mampuhlah ni. Kata Fudail, wahai Harun, kamu kenal tak Omar Abdul Aziz? Dia tak jauh selepas Omar engkau. Kata Fudail. Tak. Kata Harun, aku kenal. Kata Fudail, wahai Harun, Omar Abdul Aziz ni, dia juga seperti kamu. Dia cari ulama, dia minta nasihat daripada ulama. Lalu dalam banyak-banyak ulama yang dia jumpa adalah seorang ulama ni nasihat kepada dia. Kata Fudail, wahai Harun, ulama tu nasihat kepada Omar Abdul Aziz. Kata ulama tu, wahai Omar, tak, sekiranya kamu bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kamu, maka hormatlah dia seperti mana kamu hormat bapa kamu sendiri. Tak.
Ni ulama ni tegur. Nasihat dekat Umar Abdul Aziz tak? Wahai Umar, kata ulama ni kepada Umar tu. Sekiranya kamu jumpa dengan orang yang sebaya dengan kamu, maka sayangilah mereka. Wahai Umar, kata ulama ni, sekiranya kamu jumpa dengan orang yang lebih muda daripada kamu, kasihilah mereka seperti mana kamu kasihkan anak kamu, wahai Umar. Wahai Harun, kata Fudail, seperti mana ulama itu nasihat kepada Umar, maka seperti itulah aku nasihatkan kepada kamu. Maknanya, kata Fudail, jangan sombong. Jangan mentang-mentang kamu diberi pangkat, kamu diberi jawatan, maka kamu sombong dengan jawatan itu. Harun Ar-Rashid ni, bila dia dengar nasihat Fudail, tersungkur dia. Jatuh dia, menangis dia. Lalu kata menteri Harun Ar-Rashid kepada Fudail, wahai Fudail, cukup. Tak. Kau dah banyak dah buat khalifah. Harun Ar-Rashid ni menangis. Tak. Kata Fudail kepada menteri dia, kamulah yang telah merosakkan Harun Ar-Rashid. Aku nasihat kepada dia sebab aku sayang dekat dia. Tapi kamulah yang telah merosakkan dia. Duk kipah aja ni. Apa yang dia buat, ya betul. Semua betul, semua betul. Tapi bila dia jumpa Fudail tegur dia, tersungkur dia, menangis. Ni. Sebab kata Fudail, kamu jangan sombong dengan jawatan, dengan pangkat yang kamu ada. Jangan sombong. Kamu kena ingat jawatan ini hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Boleh? Ni. Baik. Kita tengok lagi, sikit lagi tak? Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh bacalah kau ayat ni. Ayat Quran ni, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia. Panjang pula tajuk kita hari ni. Biasa pendek je Fauzi. Fauzi pun dah bengang bila nak habis ni. Maklumlah, biasa lepas mengaji pergi minum. Ni bila nak habis ni lambat nak minum. Allah. Hei sekalian manusia, kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, yakni bernama Adam. Bertakwa. Takwa dengan iman ni mana tinggi tak kedudukan dia? Ya? Fauzi, takwa dengan iman ni mana tinggi lagi kedudukan dia, Fauzi? Takwa. Orang yang bertakwa sudah semestinya dia beriman. Tapi orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Orang yang sembahyang, tapi dia tak mau laksanakan hukum Tuhan, dia beriman tapi dia tidak bertakwa. Dia tak menentang, cuma dia tak mau je. Yang jadi problem ni, dia tak mau, dia menentang. Ini problem. Dia bersyahadah, dia mengucap, cuma dia tak taat dengan perintah Allah. Dia beriman. Sebab tu bila dia mati, kita kena uruskan mayat dia. Imam kena tolong semayang untuk dia. Saya tak mau semayang sebab dia tak beriman. Tak, kena. Saya tak nak semayangkan dia sebab apa? Dia tak nak semayang dulu. Tak, kena uruskan. Dia bersyahadah, cuma dia tak taat. Dia beriman, tapi iman yang asi. Dia mukmin yang asi. Mukmin yang derhaka kepada Allah. Sebab tu, tak semua orang beriman bertakwa. Tapi semua orang yang bertakwa, beriman. Sebab tu Allah kata, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى.
Sebaik-baik bekalan bukan iman, sebaik-baik bekalan takwa. Tapi nak jadi bertakwa kena iman lah. Kalau tak ada iman nak takwa benda. Betul ji? Boleh tidak? Saya lupa nama haji sebenarnya ni. Tidak saya nak sebut nama haji ni. Saya takut haji kecil hati saya tak sebut nama. Siapa nama haji ni? Haji Wan. Lupa haji ni. Saya minta maaf. Itu yang tak sebut. Nak sebut tapi tak ingat nama ni. Baik. Dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, yakni Hawa. Yang ni ulama ada selisih faham. Adalah riwayat daripada Israiliyat mengatakan bahawa wanita ni daripada rusuk lelaki. Cerita ni Ibnu Abbas yang bawa. Ibnu Abbas ambil daripada ahli kitab. Nah, ini cerita Israiliyat yang boleh kita pakai. Sebab tu bila Ibnu Abbas menceritakan kisah ni, Nabi tak bantah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir At-Tabari, banyak kisah-kisah ahli kitab. Nah, Ibnu Abbas yang kata wanita ni daripada rusuk lelaki. Ceritanya bila Nabi Adam ni dia mundar-mandir dalam syurga, dia penat, dia tidur. Sebab dia minta pada Allah supaya jadikan wanita. Dia penat, dia tidur. Bila dia jaga, dia tengok belah kiri dia, ada seorang perempuan tengok je dia. Lah posi. Tidur-tidur, bini balik kampung. Memang dah confirm dah balik kampung. Tidur-tidur, celik-celik mata tengok belah kiri ada perempuan. Nak melompat ke nak huri? Melompat nak. Celik-celik mata tengok-tengok ada perempuan. Hang suka ke nak melompat posi? Dia tak dengar ni, dia khayal ni. Nabi Adam ni, dia celik-celik mata dia tengok ada perempuan. Yang ni yang kata ahli kitab ni, kata ahli kitab wanita ni daripada rusuk belah kiri. Sebab bila Adam terjaga daripada tidur, dia tengok Hawa belah kiri. Tapi tidak ada satu nas yang kukuh mengatakan wanita daripada rusuk lelaki yang belah kiri. Cuma ada pun hadis Nabi kata perempuan ni biar pun jangan, tegur sangat pun jangan. Sebab dia ni macam tulang. Kalau kita nak lu takut patah. Nak biar sangat pun tak boleh. Nak tekan sangat pun tak boleh. Kena pandai-pandai. Ada gitu. Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Al-Azhar. Ada. Macam mana Hamka dia bahas ayat ni. Tak jauh. Buka tambak ni. Penciptaan manusia. Dan ayat yang ke-30. Suratul Baqarah tuan-tuan boleh buka. Macam mana dalam tafsir Al-Azhar. Profesor Hamka dia bahaskan ayat ni. Cukup cantik. Memang sangat sesuai untuk kita orang awam baca tafsir ni. Ya. Baik. Tengok. Dan daripada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Daripada lelaki ada perempuan berkahwin. Bila kahwin adalah zuriat-zuriat. Di situ datangnya keluarga. Sebab tu fitrah manusia yang perempuan berhajat kepada lelaki. Yang lelaki berhajat kepada perempuan. Sebab tu kalau lelaki berhajat kepada lelaki, luar tabi'i. Perempuan dia berhajat kepada perempuan, luar tabi'i. Laki-laki mesti berhajat kepada perempuan. Yang jantan mesti berhajat kepada yang tina. Tak. Ni baru kena. Ni orang panggil baru fitrah manusia. Nak keluarga kena kahwin. Cara, tak ada cara lain melainkan dengan cara kahwin. Tak. Tapi hari ni dia nak kahwin, dia nak anak. Ni problem. Dia anak angkat lah. Boleh lah tu. Saya pun masih lagi. Dia tak kahwin. Tak. Mungkin dia tengok laki-laki dia takut pasti. Dia pernah kecewa cinta tak. Dia tak nak kahwin tapi dia nak anak. Cara dia pergi hospital, dia ambil baby yang baru lahir. Tak. Dia ambil baby yang baru lahir. Lalu dia jumpa doktor bagi ubat supaya hasilkan susu. Boleh tak? Apa hukumnya ni? Pasti. Boleh susu. Cuma orang jantan tak boleh lah. Dia orang perempuan je ni. Dia tak kahwin. Tak. Mungkin dia allergic dengan lelaki. Dia sebut lelaki dia gatal gitu dah ni. Jadi dia kata lebih elok aku tak kahwin daripada kahwin. Tak. Tapi dia nak anak. Tak. Cuma jadi problem yang nak angkat ni.
Walah tak salah pun kalau dia tak ambil susu pun tak apa. Sebab bukannya boleh ban dengan nama dia pun. Tak. Ambil yang perempuan. Kalau dia perempuan, ambil yang perempuan. Tak. Tapi tak nak, dia tak nak, dia tak nak apa? Dia tak nak supaya anak ni jadi anak angkat. Dia nak buat anak ni anak susu. Dia jumpa doktor. Tak. Dia jumpa doktor, katalah doktor tu bagi ubat supaya menghasilkan susu. Cuti sebulan. Kerja dia menyusu 5 kali kenyang. Apa hukum dia? Boleh tak boleh? Maka di sini ulama ada yang mengharuskan, dibolehkan. Tak? Ada ulama yang membolehkan anak susu. Ada ulama yang halang. Ulama kata kalau nak jadikan anak susu kena kahwin dulu. Walaupun kahwin tu kadang-kadang tak semestinya dapat anak. Tak. Katalah kahwin 10 tahun tak dapat anak. Kan? Bila tak dapat anak, maka ambil anak angkat, buat susu. Minta doktor ubat, doktor bagi ubat untuk hasilkan susu. Maka ketika ni ulama kata, yang ni harus. Sebab apa? Memang secocok dengan dia. Dia kahwin cuma tak dapat anak, jadi bila dia ambil anak susu tu memang patutlah sebab dia dah kahwin. Adapun ulama yang ada yang menghalang wanita yang belum kahwin, ambil anak angkat, telan pil supaya hasilkan susu, ada ulama yang menegah perbuatan ini, kecuali dia kena kahwin dulu. Ya? Boleh faham sih tak? Tu dia. Baik. Sebab tu nak anak kena kahwin. Makna keluarga ni dia bermula daripada perkahwinan. Sebab tu Islam sangat menitik beratkan soal kahwin. Ya? Baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sikit lagi tak ni? Banyak betul pula hari ni tak? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu aqaribu du'afa wa lam yuhsin ilaihim wa yusarrifu sadaqatahu ila ghairihim lam yakbalillahu minhu sadaqatahu wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa mempunyai kerabat yang lemah, tetapi dia tidak mahu berbuat baik kepada mereka, sedangkan ia mahu memberikan sedekahnya kepada orang lain. Tadilah dia kaya dia sombong ni. Patutnya sebelum kita bantu orang lain, kita kena tengok dulu ahli keluarga kita. Ada tak yang susah? Kalau dalam ahli keluarga kita, adik kita contoh susah, lebih aula kita tolong dia. Kalau perlu kita zakat, zakatkan dia. Kita beri zakat kepada dia. Kita beri zakat kepada anak-anak dia untuk sambung pelajaran. Tak? Ini tidak. Kita abaikan kewajipan kita sebagai ahli keluarga, kita dulukan orang lain. Jangan. Ya? Ini orang panggil dalam amalan kita, kita tertipu dengan nafsu. Ya? Bayangkan bagaimana nafsu menipu daya manusia ketika manusia beramal. Contohlah, kadang-kadang kita terlepas pandang. Contoh bila muazzin dia melaungkan azan. Mana kita nak dulukan Pozi? Wuduk ke jawab azan? Bila Bilal azan, kita nak dulukan mana? Jawab azan dulu ke wuduk dulu? Jawab azan apa hukum dia? Tak dengar apa sih? Tak dengar aje. Pengurusi yang kena betulkan. Patutlah dia gitu. Saya ingatkan dia menong. Jawab azan, apa hukum dia? Sunat. Wuduk apa hukum dia? Dah tu yang hampir dulukan sunat, kemudian kan yang wajib pasal apa? Habis kalau sambil ambil wuduk jawab azan boleh? Habis tu kalau sambil berwuduk jawab azan boleh tak?
Ha? Jawab azan ni mesti ingat itu ke? Dalam hati tak boleh? Itu. Kalau kita belajar fake aulawiyat, kan? Yang ni kita kena tipu. Sepatutnya masa bila azan tu, sekarang ni wuduk ni wajib. Jawab azan ni sunat. Pasal apa kita nak dulukan sunat, kemudian kan wajib? Cuma ini jadi budaya kita. Nah. Jadi kalau kita nak ambil wuduk sambil tu jawab azan, lagi boleh. Sebab kita nak dulukan yang wajib daripada yang sunat. Tapi tak apalah. Ini cuma cerita je. Jangan pula tuan-tuan kata saya marah, tak. Cuma kerana kuat sikit ni. Sebab tak dengar. Cakap perlahan dia tak dengar gitu. Boleh tak ada? Boleh. Tuan-tuan, cuma kalau kita belajar fake aulawiyat, itu saja. Nah. Sebab tu kadang-kadang nafsu ni dia cerdik. Dia tak boleh tipu kita dengan cara ni, dia tipu kita dengan cara lain pula. Dalam bab amal, berapa ramai kita kena tipu. Contoh dalam bab sedekah. Walhal, depan mata kita ni, ada orang yang lebih aula kita sedekahkan, tapi kita tak beri. Kita beri pada orang miskin tu dekat Kemboja. Bukan saya kata jangan beri jugalah. Tak? Kita beri, kita tolong orang miskin yang tu dekat Myanmar, dekat Kemboja, dekat Thailand, dekat Palestin. Depan kita ni ada orang yang lebih aula kita bantu, kita tinggal. Amalan kita tu memang baik, tapi kita ditipu oleh nafsu. Sebab tu berhati-hati dalam bab amalan. Boleh baik. Maka Allah tidak akan menerima sedekahnya. Nampak? Anak saudara kita susah, dia nak belajar. Kita orang senang, bantulah dia. Macam mana kita boleh bantu saudara kita kat luar, bantu dia. Apa susah? Kita ni takut sangat bankrupt. Ya? Saya saja je, banyak tau. Saya, kadang-kadang saya nak test anak-anak murid saya tak. Kalau yang menjaga restoran ni, banyak saya promote tak. Banyak kita promote. Mana-mana saya kuliah, saya mesti promote kedai dia. Kawan-kawan saya ramai lah. Anak-anak murid saya pun tak. Ada yang dah berjaya. Saya nak test dia. Ada je madrasah nak duit, saya call. Boleh tak kamu tolong beri dia ni? Tak. Dia mula buat alasan. Jangan, besok tak lama esok. Tak. Kamu kena dengar cakap saya ni. Bantu dia. Jangan, besok tak lama esok Allah tarik balik ni. Tak mau, dia tak mau bagi. Kalau cakap orang lain tak pun ni, cakap saya pun tak mau dengar. Tak lama habis. Allah nak uji sebenarnya. Jangan takut. Bantu je. Orang susah kita bantu je. Sebenarnya dengan sebab kita bantu tu, lagi banyak rezeki kita dapat. Kita menjaga dan nak maju, bantu. Cara kita nak bangunkan perniagaan kita, bantu orang. InsyaAllah Allah beri jalan. Nampak? Sebab tu hati-hati dengan mainan hawa nafsu. Dan tidak mahu melihatnya pada hari kiamat nanti. Orang jenis ni, Allah tak terima dan Allah tak nak tengok muka dia. Baik. Pada ayat di atas, Allah menyatakan kutukannya kepada orang yang memutuskan hubungan kerabatnya. Dan dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahawa orang yang memberikan sedekahnya kepada orang lain, padahal kerabatnya yang miskin tidak diberi. Nampak ni? Maka Allah tidak menerima sedekahnya itu. Ini untungnya belajar ada kitab. Tak, sekurang-kurang kita ada kitab yang kita nak kena pegang. Ni aku belajar, walaupun kitab ni nampak lekeh je, nipis je sebenarnya. Alah, kulit pun kulit nipis je. Tak. Tapi masya-Allah, kita pegang kitab ni, jadikan dia sumber rujukan kita. Tak. Ada berkat dia. Ini untungnya kalau belajar ada kitab. Tak, baik. Allah tak terima sedekahnya. Allah banyak sekalipun sedekah yang diberi, tapi dekat depan dia ada orang yang lebih aula untuk dia bantu, dia tak bantu. Tak. Jadi jika kita ingin bersedekah, haruslah lebih dahulu kita perhatikan kerabat kita yang miskin.
Ya? Tengok mana anak-anak saudara kita, pak cik kita. Ya, jadi bantu dia. Kita ringankan beban dia. Kadang-kadang dia malu nak minta sih. Kita ada seorang adik kita ni susah. Bantu dia. Dia nak minta, dia malu. Kemudian bila kita dah bantu, jangan kita isytihar dekat adik-adik lain. Aku bantu dia. Malu dia nanti. Dia nak kahwin, tak ada duit. Kita bagi dia duit. Apa susah? Yang kita kutuk dia apa? Orang nak kahwin tak ada duit. Apa pula macam tu dah? Bagilah dia duit. Tak banyak bagilah. Esok nak kahwin pandai-pandai nak cari sendiri. Susah sangat. Kita ni berkira je. Kita main golf tiap-tiap minggu, tak apa pun. Tak. Kita perhabiskan duit kita punya banyak dekat luar, tak apa pun je. Pergi melancong sana sini tak. Walaupun benda tu tak haram, tapi kewajipan kita sebagai keluarga kita biar. Jangan gitu, tak bagus. Ya? Bantu dia. Kita boleh perhabis duit, bercuti beribu-ribu. Adik kita nak kahwin je, tak ada duit. Ya? Kita tolong dia bina masjid kan bagus. Kan ji? Bagi dia duit. Kita ada lebih, bagi lebih. Ada sikit, bagi sikit. Kita beri, bayangkan tuan-tuan, sepanjang hubungan dia dengan isteri dia berlangsung. Tak? Katalah, sepanjang mana hubungan suami isteri itu berlangsung, sepanjang itulah kita boleh pahala. Tapi berapa ramai yang sedar benda ni? Nampak je kan? Sebab apa? Sebab dia tak percaya dengan Allah. Baik, tengok. Kerana itu membiarkan kerabat kita yang miskin termasuk salah satu dosa besar. Hadis Tabrani di atas, sanadnya tidak begitu kuat. Kerana ada seorang rawi bernama Abdullah bin Amir Al-Aslami. Ia tergolong dalam rawi yang lemah. Maknanya mungkin daya ingatan dia tak kuat. Ataupun mungkin dia macam saya kot, kejap pakai ketayap, kejap pakai songkok, Bozi. Bozi. Mungkin dia macam saya lah, kejap pakai ketayap, kejap pakai songkok. Ni pun rawi tak kuat dia kata. Dia gitu, kadang-kadang minum kat kedai pun rawi tak kuat. Katalah seorang ulama ni dia nak merawikan hadis tak? Mana kamu dapat hadis ni? Saya dapat hadis ni daripada simpulan. Dia cari simpulan, tengok-tengok kat wadud. Hadis tu tolak gitu contoh gitu. Tak, dia minum kat kedai pun dah fasik sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, kita bubuh lah. Ni nak nipu haiwan pun tak boleh. Mungkin rawi ni dia ada cacat, mungkin daya ingatan dia lemah. Tak. Banyaklah faktor-faktor dia. Mungkin dia okey tapi isteri dia tak okey. Mungkin dia okey, isteri okey, mungkin anak-anak dia tak okey. Ni yang mencacatkan dia. Ya, gitu. Sekalipun demikian, isi hadis tersebut sesuai dengan firman Allah di atas. Tu dia deh. Baik, sebelum saya akhiri kuliah kita malam ni, ada satu hadis daripada Abdullah bin Abi Aufan. Ya. Kata beliau, ketika mana beliau bersama dengan sahabat lain, kunna julusan ashiyata Arafah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, ketika mana kami duduk bersama dengan Nabi pada suatu petang di hari Arafah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yujalisuni man amsa qati'ar rahim. Kata Nabi, siapa-siapa yang ada di sini, kata Nabi, ramailah sahabat-sahabat duduk dengan Nabi. Nabi kata, siapa-siapa yang ada bersama dengan aku sekarang ni, siapa-siapa yang ada di sini yang telah memutuskan silaturahim dengan adik-beradik dia, tolong beredar daripada sini. Jangan duduk dengan aku, kata Nabi. Falam yakum illa ahadun. Falam yakun ahadun illa rajulun, kata Nabi. Maka tak ada seorang sahabat yang berdiri, melainkan adalah seorang lelaki ni berdiri. Dia berdiri.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkatalah kepada dia. Tak. Hallaka lam yakum ahadun minal halaqati ghairuka. Tak. Kata Nabi, kamu sedar ke? Tak. Kamu berdiri ni sebenarnya kamu seorang je berdiri. Orang lain tak berani berdiri. Tak. Makna laki-laki tu bila dia dengar Nabi kata siapa-siapa di kalangan sahabat aku di sini yang ada memutuskan silaturahim, tolong beredar daripada sini. Tak. Semua sahabat tak berani bangun kecuali seorang sahabat ni bangun. Lalu sahabat ni kata kepada Nabi, faqala ya Nabi Allah. Tak. Sami'tu alladhi qulta. Aku dengar apa yang kamu cakap. Tak. Engkau cakap tadi, siapa yang putuskan silaturahim, tolong beredar. Jadi aku dengar. Bila aku dengar engkau cakap, aku pun bangun. Tak. Rupa-rupanya Nabi tanya, sahabat nampak, bila laki-laki ni bangun, laki-laki ni beredar. Tak. Bila laki-laki ni beredar, Nabi nampak. Nabi tak bersuara. Nabi tengok dia. Lepas dia beredar, dia mari balik jumpa Nabi. Nabi tanya, kenapa engkau buat begitu? Kata laki-laki ni, sami'tu alladhi qulta. Tadi aku dengar engkau cakap, siapa yang ada putuskan silaturahim, tolong beredar daripada sini. Sebab tu aku bangun, aku beredar, lalu aku datang balik. Tak. Aku jumpa kepada makcik aku, saudara perempuan aku. Khalati. Tak. Aku jumpa saudara perempuan aku, kana tuqati'uni, yang mana aku dengan dia ni telah apa? Kana tuqati'uni, yang mana aku dengan dia ni telah putus silaturahim. Tak. Lalu wahai Rasulullah, bila aku jumpa dia, aku pergi ke rumah perempuan yang putuskan silaturahim antara aku dengan dia. Aku cerita perkara ni kepada dia. Nabi kata, tak. Orang yang memutuskan tali silaturahim, dia akan terputus daripada rahmat Allah. Bila aku cerita perkara ini kepada perempuan tadi, wahai Rasulullah, perempuan ini terus berkata kepada aku, fastaghfarat li. Tak. Dia terus berdoa supaya Allah ampunkan dosa aku, wastaghfartu biha. Aku pun terus berdoa supaya Allah ampunkan dosa dia. Bila aku dengar engkau kata siapa yang putuskan silaturahim, dia akan terputus daripada rahmat Allah. Tak. Aku cerita pada dia, dia terus doa supaya Allah ampunkan aku, dan aku pun doa supaya Allah ampunkan dia. Kata Nabi, ahsanta, ijlis. Tak. Apa yang kau buat tu betul. Sekarang kau boleh duduk dengan aku, kata Nabi. Tak je. Nabi kata apa? Illa rahmata la yanzilu ala qaumin qati'ar rahim. Kata Nabi, rahmat Allah sama sekali takkan turun kepada mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahim. Ya? Walau sehari, walau 2 hari, walau 3 hari, walau 4 hari, putus saja silaturahim. Orang ni takkan boleh rahmat daripada Allah. Orang yang tak dapat rahmat Allah ni orang yang Allah benci. Kita lalu dekat tepi jalan, tengok-tengok ada penagih dadah minta sedekah. Kita nak beri ke? Kita tak beri. Pasal apa tak beri? Sebab kita benci dia. Tak. Kita lalu kat tepi jalan, tengok adalah budak kecil minta sedekah. Kita beri dia. Pasal apa? Sebab kita kesian dekat dia. Macam itulah gambaran rahmat Allah terhadap manusia. Orang yang Allah beri rahmat, orang yang Allah kesian dekat dia. Orang yang Allah tak beri rahmat, orang yang Allah benci kepada dia. Wal'iyazubillah. InsyaAllah summa qala yang ke-10. Allahu Akbar. Subhanallah. Iaitulah dosa berzina. Wal'iyazubillah. Ya. Allahu Akbar. Yang ke-11, homosexual. Mampus ni. Sebab tu bila kitab ni, Saim Dabi panggil saya mengajar, saya kata, boleh ke dalam dosa yang ke-11 ni ada bab liwat? Tangan Ustaz, kita baca kitab lain. Punya takut, dengar liwat takut. Takut nanti politik Ustaz, apa benda lah. Sebab Saim Dabi tu. Dia suruh saya baca kitab. Tak. Saya kata, okey, kita baca kitab dosa besar. Boleh Ustaz? Boleh. Okey Ustaz. Tapi dalam dosa yang ke-11 ada bab liwat.
Oh tak boleh Ustaz, jangan nanti politik. Wah ajar betul. Punya takutnya dia tak. Tak baca kitab. Sudahnya ceramah umum je lah. Dia lebih suka ceramah umum daripada kitab. Bubur. Kan? Boleh Baik, wallahu a'lam bisawab. Tak ada persoalan tak? Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.